Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali lagi bersama saya Jiraya. Dan kali ini saya akan berkongsi video berkaitan dengan kesukarelawanan sempena program vaksinasi kebangsaan. Kita adalah sebuah negara yang kaya dengan budaya dan terpuji di mata dunia. Dan dalam prinsip rukun negara pun, kita mengamalkan aspek kesopanan dan kesusilaan yang sudah semestinya diadaptasikan di dalam etika kesukarelawanan. Anda seorang sukarelawan? Sebenarnya, tugasan sebagai sukarelawan ini tidak semudah yang kita lihat di lapangan. Sebagai seorang sukarelawan sudah semestinya berhadapan dengan pelbagai risiko. Berdepan dengan orang ramai yang mempunyai pelbagai ragam adalah salah satu cabaran yang sangat besar dan memerlukan pengawalan emosi yang tinggi. Walaupun begitu, seorang sukarelawan harus memberikan perkhidmatan yang terbaik kerana seorang sukarelawan akan mempersembahkan badan atau pertubuhan yang diwakilinya. Ada ketikanya para sukarelawan ini juga terpaksa berpanas dan berhujan serta pada masa yang sama menahan tekanan akibat melayani kerenah orang ramai semata-mata untuk memastikan orang ramai yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan vaksinasi berada dalam keadaan selamat dan selesa, di samping memastikan program vaksinasi berjalan dengan lancar. Kita sedar sebuah PPV akan dihadiri oleh pelbagai latar belakang pengunjung dan jumlah pengunjung yang datang bukan dalam kuantiti yang sedikit. Oleh itu, semua pengunjung dan sukarelawan ini terdedah kepada risiko jangkitan virus COVID-19 yang sangat tinggi. Oleh itu, faktor keselamatan diri adalah sangat-sangat dititik beratkan. Oleh itu, seorang sukarelawan mestilah mempunyai tahap kesabaran dan semangat yang sangat tinggi. Bersama dalam video ini saya sertakan sedikit keratan video yang saya petik daripada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan Negara sebagai panduan dan rujukan kita sebagai sukarelawan yang hebat. Tahniah kepada semua sukarelawan yang melibatkan diri dalam program vaksinasi kebangsaan ini. Tahniah kerana Anda telah mendaftar sebagai seorang sukarelawan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jasa dan pengorbanan yang bakal Anda taburkan kepada negara tidak boleh dinilai dengan mata wang. Inilah yang dikehendaki oleh negara yang tercinta dari seorang warga negara yang hebat seperti Anda. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut peranan dan tanggungjawab sebagai sukarelawan, ada beberapa istilah penting yang perlu kita fahami. Istilah-istilah ini sangat penting untuk memudah dan melancarkan lagi urusan Anda sebagai sukarelawan. Ada 6 istilah utama. Pertama, PPV, Pusat Pemberian Vaksin. Kedua, Ketua Pusat Pemberian Vaksin. Ketiga, Vaksinator. Keempat, Penerima Vaksin. Kelima, Sukarelawan. Dan keenam, Penyelia sukarelawan. Kesemua istilah ini perlu Anda fahami kerana inilah nanti yang akan memudahkan lagi tugas Anda sebagai sukarelawan semasa berada di lokasi. Selain daripada itu, Anda juga harus mematuhi segala code of conduct yang telah ditetapkan di lokasi-lokasi masing-masing. Ingat, pastikan Anda terus menghayati dan memahami semua segmen-segmen yang bakal Anda lihat sebentar lagi. Semoga Anda terus menjadi
sukarelawan yang hebat. Baiklah, saudara dan saudari sekalian. Mari kita ambil tahu tentang apakah objektif latihan yang akan dijalankan kepada petugas dan sukarelawan bukan kesihatan ini. Yang pertama, ia untuk memberikan kefahaman dan kemahiran tentang pelan vaksin COVID-19. Yang kedua, ia untuk menerangkan tentang pelan tindakan pemberian dan pengambilan vaksin COVID-19 kepada petugas dan sukarelawan yang terlibat. Dan yang ketiga, ia adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang manfaat pelaksanaan pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia secara umumnya. Peranan dan tanggungjawab sukarelawan. Yang pertama adalah anda perlu membuat saringan suhu di pintu masuk. Sekiranya gagal, anda perlu mengendalikan klien tersebut ke laluan seterusnya. Tanggungjawab yang ketiga adalah anda perlu memastikan klien anda mendaftarkan diri menggunakan aplikasi MySejahtera dan MyVac. Tanggungjawab anda yang keempat adalah anda perlu membantu mengedarkan borang kebenaran untuk menerima vaksin. Yang kelima adalah anda juga perlu untuk memberi penerangan dan maklumat berkaitan vaksinisasi. Ada yang paling penting sekali adalah sebagai seorang sukarelawan kena patuhi etika tertentu. Dengar tu, etika. Kalau kita dah dengar yang tadi loh, kalau kita tak mematuhi etika ni, maka rosaklah secara keseluruhan nama sukarelawan tersebut. Alamak. So apa dia etika dia? Apa dia etika? Semua tengah tunggu tu. Tengah tunggu. Apa? Yang pertama, gaya bahasa badan, percakapan, senyuman dan sebagainya. Jadi loh, pada hari kejadian, bila pelanggan kita sampai, bila tetamu kita sampai, kita kena senyum. Macam mana senyum loh? Senyum. Walaupun gigi jarang tak apa, tak ada masalah ya. Ikhlas senyum, dan juga kena yakin. ikhlas. Yang pertama, kita kena senyum, kita kena mesra. Bila tetamu datang, kita kena sambut tetamu tu dengan bersungguh-sungguh dan beri bantuan yang bersungguh-sungguh. Seikhlas hati lah Seikhlas ya. hati, betul. Alright. Dan Tanpa mengira. Kaum, agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Okey. Dan yang paling penting sekali tu, kita kena jaga keharmonian rakan-rakan sekerja. Itu penting. Harmoni rakan sekerja, saling bantu-membantu. Jangan biarkan kawan seorang aja. Itu bukan sukarelawan lah nama dia kan. Jangan biar juga ini kerja aku. Ini kerja aku tak boleh. Okey. Itu kerja kau. So kita mesti menjaga keharmonian dan juga bantu-membantu antara satu sama lain. Right? Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, kena jaga etika pemakaian kita. Etika, nampak tersasar saya. Syakkan gitu. Etika pemakaian. Jadi kalau orang lelaki, apa etika pemakaian yang kalau smart casual? orang lelaki smart casual, dia mesti berkola. Betul. Betul ke? Betul. So, kalau yang datang pakai t-shirt, jangan pakai round neck. Pastikan anda pakai mestilah orang kata lengkap kan. Mesti macam ada ni gaya. loh. Macam ni? Just nice. Okey, Just nice. Terima kasih Kak. Itu untuk seorang lelaki. Jadi kalau perempuan pula, perempuan pakai yang casual, pakai seluar, pakai t-shirt ke, pakai kemeja ke, tak kisah macam mana pun, tapi jangan yang mencolok mata. Seksi lah. Jangan seksi. Jangan pakai short, jangan pakai ni kan. Alright. So itu etika pemakaian kita. Yang paling penting selesa, sopan dan tidak mengganggu orang sekeliling. Alright. So itu yang kedua. Yang ketiga adalah etika sosial media. Ini yang paling penting sekali long. Sebab apa, kita waktu menjadi seorang sukarelawan, kita jangan selfie, ambil gambar dan jangan tunjukkan keadaan. Tak boleh loh. Kalau katakanlah saya nak masukkan dalam FB saya, dalam Twitter saya, Instagram saya, gambar pak cik tu datang, dia cucuk, boleh ke? Jangan. Kita kena jaga rahsia peribadi kita punya penerima vaksin. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita nak kena jaga
persekitaran kita. Janganlah waktu orang tengah datang ramai-ramai, kita selfie, kita TikTok. Kan tak manis rupanya. Itu dah lari lah daripada etika sukarelawan. Betul. So yang paling penting sekali dunia hari ini, jangan kongsi apa yang berlaku pada waktu itu. Sebab ada orang tak suka. Jadi kita kena jaga privasi penerima vaksin untuk memastikan program kita ni diterima semua. Kalau tidak nanti orang marah kita kan. Tapi tak bermakna kita tak boleh nak upload dalam TikTok, tak boleh upload dalam Instagram, tak bermakna macam tu. Kalau kita dah selesai kerja kan, dengan kawan-kawan boleh lah. Buat kenang-kenangan. Sambil makan. Sambil makan. Okay, yang paling penting jangan pada waktu bertugas. Pada waktu kita punya tetamu datang, jangan pada waktu itu. So itu adalah perkara-perkara yang sangat-sangat dilarang. Jadi Long, itulah 3 perkara secara keseluruhannya. Yang pertama, jaga adab, percakapan, bahasa badan. Yang kedua, etika pemakaian, smart casual. Dan yang ketiga, etika sosial media. So semoga anda semua menjadi seorang sukarelawan yang hebat. Hebat.